Hai, Assalamualaikum, what's up guys? Okay, selamat kembali ke video yang seterusnya. Okay, part 2 untuk pengalaman aku daripada tahun 2010 hingga 2020. Okay, untuk video hari ni aku akan sambung lah. Okay, untuk aku nak cover tahun 2012 sampai ke tahun 2013, sampai ke penghujung 2013. So apa je yang berlaku untuk tahun-tahun ni. Sebelum aku teruskan, aku nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada korang semua yang sudi meluangkan masa untuk layan perkongsian aku untuk part 1 tu kan. Terima kasih untuk dia punya watching hour dia memang sangat-sangat tinggi, babe. Okay, kalah video-video yang lain. Dan aku pun nak ucapkan terima kasih juga kepada korang yang bagi feedback, okay, yang minta untuk part 2 punya video. So, terima kasih sangat-sangat. So, untuk video hari ni aku akan teruskan, okay, untuk tahun 2012. So, apa yang berlaku sepanjang 2012 ni? Aku boleh katakan tahun 2012 ni agak tragis juga. Okay, dia sama macam tahun 2011 tapi aku rasa lagi tragis. Okay, dia ada ups and down lah. Okay, dan ada benda yang manis, ada benda yang pahit. Dan aku tak nak komplain lah benda ni, sebab macam aku pernah cakap sebelum ni, dia ada hikmahnya. Okay, berlaku satu-satu benda dalam hidup aku. Untuk tahun 2012 ni, aku mulakan dengan point aku belajar guna kamera DSLR. Tahun ni aku boleh katakan banyak benda aku belajar. Okay, especially dunia kamera lah, dunia videography. Sebelum ni aku tak pernah ada proper education ataupun proper guidance untuk buat videography. Aku just cuba-cuba, test power, buat sendiri, ikut kepala sendiri. Okay, dan awal tahun 2012 ni aku belajar menggunakan kamera DSLR, okay, daripada seorang kawan baik aku ni. Okay, nama dia ialah Abdul Azim Zulkifli. Banyaklah ilmu-ilmu yang dicurahkan pada aku dan juga beberapa kawan yang lain. Sebagai contoh Aziz dan juga Fikri. Kita orang banyak belajar lah daripada Abdul Azim ni. Sebabnya Abdul Azim ni merupakan seorang editor, videographer. Banyak lagi lah dia punya jawatan di Candid Syndrome. Aku tak sure Candid Syndrome ni ada lagi ke tak, okay, sekarang ni. Tapi yang aku tahu, Candid Syndrome ni di-found oleh Saiful Nang. Okay, Tuan Saiful Nang. Hebat orangnya. Masa tu Abdul Azim ni cakap dia perlukan bantuan kita orang lah. Aku, kawan aku Aziz dan juga Fikri ni, untuk support team dia untuk buat video wedding. Okay, sebab dulu Candid Syndrome ni dia buat banyak lah, ada corporate job, ada wedding job, okay, macam-macam jenis job-job yang ada, okay, untuk buat video, fotografi semua. Sebabkan Abdul Azim ni cakap dia perlukan bantuan kita orang untuk jadi macam shooter lah, videographer untuk create another team yang lain. So kita orang belajar lah gunakan DSLR ni. DSLR ni aku dulu just gunakan kamera point and shoot. Okay, point and shoot yang arwah abah aku belikan. Dan aku gunakan sampai aku habis belajar. Okay, kamera point and shoot ni aku guna Canon lah. Canon point and shoot. Aku tak ingat. Itu je lah yang aku tahu. Okay, setting pun auto. Pakailah sampai rosak kamera tu. Okay, dan apa yang aku belajar guna shutter, macam mana nak adjust shutter, macam mana nak adjust ISO, okay, bila nak guna ISO tinggi, bila nak guna ISO rendah, lens apa yang sesuai nak guna, okay? Dan flow wedding ni macam mana. Daripada situlah banyak aku belajar, okay, pasal dunia videography. Sebelum ni kita just buat kepala tahu je kan. Kita tahu-tahu tapi sebenarnya tak tahu sangat kan. Tapi kali ni aku just serap ilmu ni sebab aku bila fikirkan balik ada gunanya untuk aku belajar videografi, bidang videografi ni. Bila dah belajar dengan Abdul Azim ni macam mana nak gunakan peralatan kamera, okay, selain daripada kamera itself, okay, sebagai contohnya tripod, lepas tu ada gimbal, okay, lighting apa semua.
So kita orang pun buatlah beberapa job dengan Candid Syndrome. Maksudnya masa tu as a freelance lah, freelance videographer. So pada waktu tu aku cover jugalah, ada selain daripada wedding, aku pun ada ambil juga job-job untuk diorang buat corporate videos. Lepas tu ada buat short films. Okay, short films pun ada. Banyaklah, tapi mostly lebih kepada wedding videos dan juga corporate videos lah. So nak dijadikan cerita, yelah aku pun tak boleh lah nak kata nak kena tunggu kan, nak kena tunggu ada freelance job barulah kita buat video wedding ni. So aku dan partner aku Abdul Aziz ni kita orang pun ambil keputusan untuk buat sendiri package wedding videography. Untuk siapa-siapa pengantin-pengantin lah yang masa tahun 2012 tu nak kahwin kan. Tapi kami letak dengan harga yang sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah tapi dapat banyak benda. Masa tu kita orang struggle jugalah sebabnya tak pernah buat lagi job ni. Dan nak dijadikan cerita, ada seorang classmate masa degree dulu, dia nak mendirikan rumah tangga. Dia nak carilah fotografer dan juga videographer untuk majlis perkahwinan dia. So kita orang pun offer dengan harga, tak silap aku masa tu RM1,500 ataupun RM2,000. Okay, tapi dapat semua babe. Dapat cover semua. Masa tu dapat video, okay, dua belah, maksudnya belah pengantin lelaki dengan pengantin perempuan. Lepas tu dapat foto sekali, gambar sekali, belah pengantin lelaki dan pengantin perempuan. So kiranya ada 2 event lah yang kita orang kena attend, dan 2 jenis output ni yang kita orang akan bagikan kepada klien kita. Aku boleh katakan sangat murah, okay, untuk RM2,000 sebab lepas tu aku tengok orang charge memang video saja dah RM2,000. Okay, foto harga lain. Foto kadang-kadang bukan sama dengan tim videografi tu. Diorang mungkin hire fotografer yang adalah orang lain yang diorang minat kan. So tak sekali dengan tim videografi. So masa tu bermulalah the first ever job video wedding yang kita orang terima pada tahun 2012. Job masa tu ialah di Kelantan, di sebelah isterinya di Kelantan, okay, classmate kita orang ni, dan suaminya di Melaka. So pada minggu tu kita orang pun pergilah Kelantan, di kawasan hampir-hampir nak ke kawasan Tok Bali di Kelantan sana. Dan perjalanan daripada Shah Alam nak pergi ke Kelantan, okay, masa tu kita orang naik kancil. Kereta kancil ni akak aku yang bagi akulah pakai, sebabnya kereta kancil ni akak aku dah pakai lama dan dah habis bayar. Dia pun masa tu dah ada kereta lain lah. So akak aku bagilah, transfer lah kat aku kereta kancil ni untuk aku pakai, untuk aku yelah pergi mana-mana kan. Kita orang pun naiklah kereta kancil ni seramai 4 orang. Korang bayangkan 4 orang, okay? 4 orang ni, aku, lepas tu partner aku Aziz, Fikri, okay, kawan aku, dan juga seorang lagi kawan kita orang, nama dia Eddie. Eddie ni orang Terengganu. Tapi kejap lagi aku ada nak sambung sikit cerita. Kejap Perjalanan daripada Shah Alam pergi ke Kelantan, naik kereta kancil dengan kita sumbat lah barang, baju, lepas tu equipment kamera yang mana kita orang ada pinjam, ada yang kita orang dah beli sikit, okay? Kita orang dah sampai dan dah bermalam apa semua. Esoknya barulah majlis perkahwinan. So kita orang shoot lah wedding. Apa yang diajar itulah kita orang praktikkan. Itu the first ever job yang kita orang buat, okay, pada tahun 2012. So dah settle apa semua majlis perkahwinan tu, kita orang pun nak balik lah. Okay, nak balik, tapi masa tu kawan aku yang Eddie ni, okay, dia berhajat untuk singgah dulu rumah parents dia tak silap aku di Kuala Terengganu. Kita orang gerak malam masa tu daripada Kelantan ni, di kawasan Tok Bali ni. Kita orang nak ke Kuala Terengganu tu, seingat aku lebih kurang pukul 9 malam macam tu kot. Okay, dan masa tu kita orang ikut jalan dalam, nak pergi ke rumah parents kawan aku ni. Ikut jalan dalam. Jalan dalam di sebelah Kelantan, di area Tok Bali ni, dia tak banyak lampu jalan kan. Masa tu lah tak tahu pula sekarang. Dan nak dijadikan cerita, akulah pemandunya pada waktu malam tu. Ini bukan cerita seram Dan aku bawa kereta, kita orang happy.
walaupun dengan serba kekurangan kan, naik kancil, aircon pun ada tak ada kan. Okay, dengan sempitnya lagi. So kita orang happy berborak. Sambil aku berborak dengan kawan-kawan yang lain ni, masa tengah berborak ni, jalan Tok Bali tu tak silap aku jalan yang lurus. Lurus. Dan aku pun tak adalah nak memberi perhatian yang terlalu tinggi pada jalan tu kan. Sebab yalah jalan lurus, kosong, tak ada apa kan. Nak dijadikan cerita sampai kat 1 kilometer ni, tak jauh daripada rumah pengantin tu lah. Lebih kurang dalam 10 minit perjalanan lah. Tengah syok-syok bawa kereta tu, tiba member aku, Fikri, kat belakang ni dia kata, weh, ada lembu. Ada lembu kat depan. Aku masa tu menggunakan kepakaran aku sebagai seorang pemandu, yang tidak pernah langsung ada rekod kemalangan. Aku pun cuba break emergency, dan lembu tu memang dah betul-betul dekat lah. Dan aku bawa masa tu pun tak adalah laju pun, tapi dalam 80 macam tu lah. Santai-santai je bawa. So aku cuba break dan cuba pusing steering. Lepas tu tak boleh nak elak juga, aku boom, langgar. Tapi aku rasa part mana aku tak sure. Tapi aku rasa macam part kepala lah kot. So memang tak ada niat nak langgar lah. Tapi kita cuba untuk elak, dan boom, kena juga sikit. Lepas tu aku dah, aku tengok side mirror belakang kan. Aku dah lajak sikit ke depan. Bila tengok side mirror belakang, lembu tu dah kedua-dua kaki dah ternaik dah ke atas. Aku cakap, alamak, haru biru lah. Tapi masa tu aku tak ada pengalaman. Aku tak ada pengalaman encounter dengan langgar lembu ni kan. Aku tak pernah ada pengalaman ni. So aku ingatkan, habislah aku kena ganti lah lembu ni kan. Rupa-rupanya tuan lembu ni lah yang sepatutnya dipersalahkan sebab tak tambat lembu dia. So aku masa tu tak tahu lagi. Aku dah cuak kan, takut. Aku berhenti tepi lah. Dan rupa-rupanya ada satu lagi sebuah kereta di bahagian depan yang dah pun cuba elak lembu ni. Tapi katanya tak sempat, dan dia pun ada terlanggar sikit lah. So dia pun bawa lah lembu ni ke seberang jalan. Dan lepas tu aku pun macam dah takut-takut. Lepas tu kawan aku pun macam relax. Ini bukan salah kau, ini salah tuan lembu ni lah. So tuan lembu mana yang nak mengaku betul tak? Lembu dah terlepas macam ni, dah hampir accident kan. So aku pun okay. Aku pun barulah faham. So aku pun relax. Aku pun bagilah kawan aku yang AD ni, yang kita nak pergi rumah parents dia ni, aku bagilah dia drive masa tu. Sebab aku dah menggigil lah masa tu kan. Hampir-hampir nak langgar lembu babe. So lepas tu alhamdulillah kereta tak adalah kemik ke apa, just ada sedikit lekuk lah kalau tak silap aku, kat bahagian depan belah kiri tu. So kita orang pun selamatlah sampai ke rumah parents kawan aku ni. So selepas tu aku boleh katakan business printing dan juga business wedding video kita orang ni pun quite well lah. Boleh lah, orang kata boleh lah nak kumpul duit bulan-bulan, bayar duit office, bayar duit makanan kita orang. Sebab dulu kita orang tak ambil gaji. Aku dengan kawan-kawan aku ni just kita orang kumpul duit, bila nak makan kita makan sama-sama, kita payung sama-sama. Kita kalau nak bagi gaji apa semua memang tak cukup. So kita orang nak grow pun susah. So kita orang ambil keputusan untuk payung makan sama-sama. So selepas tu business quite well apa semua kan. Dan kebetulan masa tu aku balik ke Muar, Muar Johor. Dan masa tu ada akak aku sekali kat Muar ni. Bila akak aku tanya bisnes macam mana, okey lah kan, apa semua kan. So akak aku secara tak langsung dia bagi aku pinjam duit sebanyak RM4,000. Masa tu dia kata, kau buatlah beli komputer baru. Sebab masa tu aku ada cerita yang aku punya komputer sangat-sangatlah lembab untuk aku buat editing. So masa tu agaknya tergerak hati dia untuk bantu aku. Dia pun bagi aku pinjam RM4,000 untuk aku beli komputer baru. So masa tu dalam kepala aku memang teringin lah nak pakai iMac. Masa tu iMac harga dia RM3,899 kalau tak silap aku. Dan masa tu aku terharulah sebab akak aku sanggup keluarkan pinjamkan dekat aku duit sebanyak RM4,000 untuk aku beli iMac. So alhamdulillah tercapailah hasrat aku untuk pakai Apple product. Itu aku boleh katakan itu adalah the first ever
Okay, Apple produk yang aku pakai. Sebelum ni just pakai Windows kan. Dia tak pernah merasa nak pakai iMac, apatah lagi nak pakai iPhone. Masa tu belajar juga dengan Abdul Azim ni cara-cara bagaimana nak buat video editing menggunakan Final Cut Pro 7. Masa tu Final Cut Pro 7 ni kiranya dia tak baru sangat, dia tak lama sangat. Boleh pakai lagi lah. So dengan adanya iMac dan juga Final Cut Pro 7 ni, software untuk buat video editing ni, aku punya kerja jadi laju, jadi pantas. So aku nak buat video editing, untuk corporate pun laju, nak buat video editing untuk wedding pun laju. So senang kerja. So kerja aku jadi pantas. Tapi nak dijadikan cerita, aku punya kesenangan ni tak lama. Lebih kurang dalam sebulan lebih macam tu, aku dah pakai iMac. Dah selesa pakai iMac ni apa semua. Dan job pun masa tu agak banyak juga. Ada 3-4 job juga masa tu. Kita orang ditimpa musibah lah. Aku boleh katakan musibah. Dan of course lah ada hikmahnya. Musibahnya di mana kita orang punya office masa tu yang terletak di Seksyen 7 atas Farida ataupun Big Taste Cafe masa tu kan. Kita orang punya office dipecah masuk. Dipecah masuk oleh 2 orang yang sebelum kejadian dia ada datang ke office aku. Masa tu dia datang sebagai seorang penjual fire extinguisher. Masa tu aku ingat sebab bila 2 orang ni masuk ke office aku, cara 2 orang ni memang sangat suspicious. Tapi aku masa tu aku tak ada apa-apa perasaan lah. Aku tak ada lah macam kau ni nak mencuri ke tak ada langsung. Cumanya bila aku pelik, dia macam seolah-olah survey keliling office aku ni. So dia nampak lah ada iMac atas meja dan juga ada laptop member aku ke atas meja. Dan ada beberapa lagi barang-barang berharga yang lain lah dekat office tu. Nak dijadikan cerita, waktu berlakunya musibah ini lah pada hari Jumaat. Dan pukul 1 lebih sebelum sembahyang Jumaat ni, diorang datang. Sebelum sembahyang Jumaat ni diorang datang dan diorang confront kita orang ni. Diorang nak jual fire extinguisher sebab dia kata setiap building perlu ada fire extinguisher. Aku cakap lah masa tu owner akan bagi fire extinguisher ni, tapi belum lagi. Mungkin dalam masa beberapa bulan. So dia kata bahaya tau kalau tak ada fire extinguisher ni. So nak dijadikan cerita, aku pun tolak lah. Aku tolak cara baik. Dia kata nantilah kalau aku berminat, nanti tinggalkan nombor telefon. So nanti kalau berminat aku akan contact dia orang. So nanti dia kata okey lah, dia akan masukkan invoice ke apa benda dia cakap masa tu dekat dalam post box dekat bahagian bawah lah. Dan macam tu aku pun okey lah. Aku pun cakap terima kasih sebab advice aku macam ni. Tanpa ada rasa sanksi, diorang pun nak pergi untuk sembahyang Jumaat. Masa tu lebih kurang dalam pukul 1.20 kalau tak silap aku. Masa tu aku dan juga Abdul Aziz sahaja yang ada dekat office. Kita orang pun turun dan masuk dalam kereta. Dan kita orang nak pergi ke masjid di Seksyen 7 masa tu, untuk sembahyang Jumaat. Dan sekali lagi aku nampak ada 2 brother seolah-olah macam tengah usah aku dan juga kawan aku ni dalam kereta dekat belakang. Tapi dia duduk macam jauh je. Tapi masa aku nak reverse kereta, aku nampak glimpse dia dekat ada kedai makan kat bawah tu. Aku nampak, aku perasan. Tapi yalah, kita tak expect langsung, tak ada apa-apa perasaan. Aku just macam ada lagi Okey, tak apa. So kita orang pun pergi sembahyang Jumaat. Dan bila balik sembahyang Jumaat, tak ada lagi, aku tak nampak lagi apa-apa kejadian yang berlaku. Aku pun naik ke atas. Office aku tingkat yang paling atas sekali. So maknanya aku kena lalu first floor and second floor. Lepas tu baru jumpa office aku ke atas. Bila aku sampai-sampai je depan office aku ni, aku tengok tombol pintu dah ada dekat lantai. Masa tu aku memang nak buka pintu lah. Bila nak buka pintu, aku tengok, oh shit man. Aku tengok pintu pun macam sedikit kopak. Dan bila kita orang masuk, memang iMac dan juga laptop member aku ni dah lesap. Memang dah tak ada.
Dan bersepah lah ada bersepah. Kita orang punya ada few documents dan ada PC lama aku dia macam seolah-olah nak cuba angkat tapi macam tak jadilah. Lepas tu ada barang-barang lain lah, bag semua dia selongkar. Dan nasib baik masa tu hard disk yang penuh dengan video-video klien, hard disk yang penuh dengan job-job kita orang ni ada atas meja. Kita orang dah tak tahulah nak cakap, masa tu speechless. Aku dah macam pegang kepala macam damn man, benda ni jadi kan, kena rompak weh. Ya, masa tu hampir nangis aku rasa macam dah nak gila pun ada kan. Sebab ya, bukan senang-senang kita nak beli iMac dan laptop. Dan itulah benda-benda kerja kita orang pun ada lagi yang dekat dalam iMac aku tu. Dan masa tu aku dah macam orang kurang waras lah masa tu Bila nak difikirkan balik macam mana kejadian tu boleh berlaku, ialah satu, masa tu office kita orang ni tak ada security lah tak ada apa orang kata apa nama yang tak ada alarm lah, tak ada CCTV. So lesson learn. Dan kedua, sepatutnya masa kita orang keluar tu kita orang kunci grill di bahagian bawah, dan siapa-siapa orang terakhir yang keluar daripada row tu kan, akan kunci. Tapi masalahnya mungkin ada staff-staff yang bekerja kat bawah tu, tingkat 1 dan tingkat 2 ni, lepas dia orang keluar masuk, dia orang tak kunci balik pagar tu. Sepatutnya dia orang kunci tapi dia orang tak kunci. So begitulah kejadiannya berlaku pada hari Jumaat, lebih kuranglah sebulan lebih lepas aku dapat iMac, duitnya dipinjamkan oleh akak aku. So pada aku itu sangat sadis lah So kita orang pun buatlah report polis, and then polis pun of course tak boleh nak buat apa sangat kan, sebab CCTV pun tak ada, cap jari pun tak lengkap. So memang pandailah diorang ni buat kerja. Tapi seingat aku kan, malam kejadian tu kita orang dah stres gila apa semua. Kita orang tak nak fikir. Aku dan Abdul Aziz ni pergi tengok wayang, cerita The Amazing Spider-Man di MBO, di Space U8. Masa tu dah stres gila, tak tahu nak buat apa. Duit simpanan kita orang pun kalau nak guna balik beli barang-barang ni memang tak cukup lah. Keesokannya aku minta pertolongan daripada bos lama aku. Dulu aku pernah cerita kat korang yang aku kerja di sebuah galeri kan, masa sebelum aku patah bahu. Okey. Dalam company aku tu ada 2 orang bos. Satu bos besar, satu bos kecil. Tapi pada aku dua-dua bos lah dua-dua handsome. Dan nak dijadikan cerita, aku luahkanlah perasaan aku, apa yang berlaku dan bantuan macam mana yang aku perlukan daripada bos aku ni. Nama bos aku ni, bos kecil ni, Encik Jo. Okay. Kalau Cik Jo ada tengok video sekarang ni, ataupun ada anak Cik Jo ke, ataupun kenalan Cik Jo ke, Cik Jo memang sangat-sangat membantu aku kali ni. Okay. Bila aku dah ceritakan dekat Cik Jo apa yang dah berlaku, Cik Jo tanya aku, apa yang dia boleh bantu aku. Aku cakap, satu benda je aku minta. Aku perlukan duit untuk aku beli balik iMac dan juga laptop untuk kita orang bekerja. Untuk kita orang proses balik video-video tu untuk teruskan kita orang punya bisnes. Sebab tanpa iMac dan juga tanpa laptop, memang kita orang tak boleh nak generate income balik untuk kita orang punya bisnes. Tanpa masa yang lama, Cik Jo ni terus setuju. Sebab dengan niat katanya dia nak bantu akulah. Dan Cik Jo pun kenalkan aku untuk beberapa orang supplier yang dia kenal yang boleh jualkan laptop dengan harga yang okey. Sebab dia kata dia selalu beli dengan supplier ni. So kita orang pun contact supplier ni kata okey. Tapi untuk iMac tu aku beli ikut saluran yang betul lah. Aku beli dekat Machines. Sebab sebelum ni pun aku beli dekat Machines, tapi kali ni aku beli di Machines Loyat. Aku boleh katakan problem solve. Tapi yelah, masa ni lepas kejadian tu aku lebih berhati-hati, aku lebih berjaga-jaga. Aku dah tak bawa dah aku punya iMac ni pergi masuk office, tak. Kalau bawa pun aku akan bawa balik.
masuk kotak balik, aku akan bawa balik rumah. Kalau tak, memang aku tak bawa. Pergi office, just satu-satu kerja, ada buat printing ke, buat design ke apa, lepas tu balik. So apa aku boleh kata, ada hikmah lah okay, benda yang berlaku ni. Dan aku pun nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Jo dan family sebab bantu kita orang untuk belikan iMac dan juga laptop. Seingat aku total price almost 6,000 lah So selepas kejadian, okay, pecah masuk ke aku punya office ni, sampailah aku dapat balik beli iMac dan juga laptop ni, lebih kurang dalam masa 3 hari je aku settlekan. Sebab hujung minggu tu aku ada submission 2 klien tak silap aku yang menunggu video wedding diorang. So aku buat cepat-cepat, settle, lepas tu submit, dan diorang pun bayar balance payment. So kita orang bolehlah start untuk grow kita orang punya business. Terus lepas tu kita orang punya business pun going well lah tak adalah macam maju sangat, tak adalah buat duit banyak sangat, tak ada. Kita orang just cukup-cukup makan. Masa tu just nak tampung, masa tu ada 3 orang, okay, termasuk aku. Sampai satu masa, okay, pada September, aku beritahu hasrat pada mak aku yang aku nak bertunang. Okay, aku nak bertunang. Dan aku dan wife sekarang ni, kita orang bertunang pada bulan September. So family aku dengan beberapa saudara mara lain datang pergi ke rumah parents wife aku dan berbincang. Okay, masa tu sebenarnya aku macam tak expect lah, okay, tarikh weddingnya bila. Okay, sebab yalah, kita bagi orang tua-tua yang berbincang kan. So bila dah bincang, masa tu aku berada di luar rumah lah, aku tak masuk. Bila bincang dan bila dah keluar apa semua, aku baru tahu yang tarikh perkahwinan kita orang adalah pada tahun depan, bulan Mei. Okay, maknanya bulan Mei tahun 2013. So bila masa tu aku dah terdetik lah bila kira-kira balik 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, kira ada lebih kurang dalam 8 bulan lagi sebelum aku kahwin ni. Tapi bila aku fikir-fikir balik kan, dalam akaun bank aku ada puluh-puluh ringgit je. So selepas daripada tarikh pertunangan tu, dan aku pun dah tahu bilakah tarikh untuk aku melangsungkan perkahwinan, maka start lah aku punya, apa aku boleh kata, as a hustle moment. Okay, yang mana bila job datang je kat aku, boom, kita orang buat. Tak kisahlah tak pernah buat ke, tak ada pengalaman ke, tak gempak mana pun, tak ada. Ambil, sapu, buat semua. Sebagai contohnya, okay, masa tu ada short films. Okay, short films kalau korang pernah tengok, ada Man Pomen. Masa tu diorang macam tak ada siapa yang nak berlakon ni. So diorang offer aku, Pian, kau nak berlakon tak? Aku pun macam, boleh juga kan, boleh juga, layan je lah kan. Walaupun tak adalah payment aku masa tu beribu-ribu tak silap aku, payment aku just standard je dalam 200.5, 300 je macam tu kan. Tapi masa tu aku just nak try. Okay, manalah tahu kan aku boleh berlakon jadi apa, pelakon drama Putu 7 ke kan. Tapi aku tak adalah tinggi sangat aku punya impian masa tu. Aku just macam layan 200.5 ke 300 ringgit ke, aku sapu. So keluarlah short films daripada Candid Syndrome dan juga hasil kerjasama daripada Skills Malaysia. Keluarlah Man Pomen tu. Siapa-siapa yang belum lagi tengok video short films Man Pomen tu, boleh search dekat YouTube channel. Tapi aku rasa dah ramai yang tengok kan. So selepas tu aku pun kita orang hustle kerja macam biasa, buat job wedding, buat printing. Masa tu mungkin ada beberapa tender government yang kita orang dah cuba masuk. Ada tender lain-lain juga, syarikat swasta yang kita orang dah masuk, buat printing, buat banyak lah macam-macam. Job wedding pun ada, seminggu, ada yang sebulan tu ada yang 2 kali, ada yang sekali. Alhamdulillah masa tu business is going well. Walaupun tak banyak, tapi kita orang boleh lah, orang kata adalah gaji sikit-sikit. So bila aku fikir-fikir balik kan, sebelum ni aku ada cerita kat korang yang aku ada office. Untuk mengurangkan kos, ada office, lepas tu ada rumah sewa lagi kan.
nak mengurangkan kos, kita orang pun ambil keputusan lah untuk pindah ke satu tempat yang mana kita orang boleh tinggal dan kita orang boleh berbisnes lah kiranya dekat dalam tu. Tapi tak terlalu sempit, sebab ialah kita orang punya barang sendiri pun agak banyak dan kita orang punya barang-barang untuk bisnes apa, supplier apa semua pun banyak juga. Kita orang tak nak lah cram kan kita orang punya rumah sewa ni. Korang fikir-fikirkan je lah kan, kalau nak cram kan satu bisnes 3-4 orang tinggal dalam satu rumah, lepas tu nak buat bisnes lagi, aku rasa agak susah sikit lah kan. So kita orang pun ambil keputusan untuk pindah ke rumah kedai. Masa tu kita orang pindah ke kawasan di depan kilang Pharma Niaga di Seksyen 7 Shah Alam. Rumah kedai ni maksudnya di bahagian atas lah. Okay, di bahagian atas. Kedai tu 2 tingkat, bahagian bawah dan bahagian atas. So kita orang pindah di bahagian atas tu. Ruang memang sangat-sangat besar. Okay, bahagian depan tu kita orang buat tempat tinggal, simpan-simpan barang personal, dan di bahagian belakangnya tu kita orang buatlah macam office untuk siapa-siapa, mungkin ada klien datang nak borak-borak untuk sembang pasal dia orang punya wedding ke, nak buat printing ke, nak buat design ke apa, semua datang dekat situ. So masa tu kiranya aku punya housemate Abdul Aziz, Aziz dan juga Fikri. So kita orang ada 3 orang lah, dan kadang-kadang kawan aku Abdul Azim ni dia akan datang juga. Okay, untuk kalau kita ada macam projek sama-sama ke, kita orang akan lepak sama-sama lah. Dan satu lagi ni, okay, siapa-siapa yang pernah pergi ke kursus kahwin pada tahun 2013 dan ke atas, ada perasan tak? Okay, video yang ditunjukkan oleh Jakim, okay, ataupun tempat korang ambil kursus kahwin tu kan, ada tunjukkan video yang ada muka aku. Kan? Aku rasa mesti ada. Okay, sebabnya pada penghujung tahun 2012 ni aku ada ambil job lah dengan Abdul Azim dan juga Moji. Okay, korang kenal lah Moji. Moji ni ada YouTube channel juga. Masa tu job ni dihandle oleh Abdul Azim dan juga Moji, dan juga ada seorang lagi representative untuk Jakim, yang mana kita orang diberi task untuk buat video-video. Antara tajuk-tajuk dia adalah macam masalah rumah tangga lah, kiranya macam problem-problem yang korang boleh hadapi, okay, kalau korang nak kahwin. Kita orang buatlah beberapa series video yang mana akulah adalah sebagai seorang pelakon dekat dalam video tu. Okay, itu antara job-job yang aku boleh katakan aku tak gempak pun berlakon, tapi yalah, job dah ada depan mata, kita sapu, kita layan je. Tak payah nak pilih-pilih kan. Ada job apa yang ada, yang senang, rasa senang, buat je. So untuk penutup, okay, tahun 2012, okay, apa yang berlaku ialah aku ada seorang kawan ni, okay, kawan sekolah rendah lah, yang mana kawan aku ni pandai lah, dia belajar kat Jepun dulu. Nama dia Hanif Hambali. Dia balik daripada Japan, dia kerja dengan syarikat Canon. Okay, so kita orang pun jumpa balik lah, sebab dia pun duduk dekat Shah Alam, aku pun duduk dekat Shah Alam. So kita orang jumpa balik, dan dia pun berminat untuk duduk satu rumah dengan kita orang. Okay, dekat rumah kedai tu lah. Dan kawan aku ni, Hanif ni, dia suka berbisnes tau. Sebab yelah, gaji dia dekat Canon agak tinggi, so dia ada duit extra untuk dia invest lah dalam macam-macam jenis benda kan, unit trust lah, okay, dia ada beli kedai lah, dia disewakan. Okay, memang otak bisnes punya. Nak dijadikan cerita, dia pun terfikir satu bisnes, okay, iaitu nak buat kereta sewa. So dia ajak aku dan juga Abdul Aziz ni untuk join dia. So aku pun bila fikir-fikir balik, satu bisnes model yang bagus, okay, yang boleh generate keuntungan. Dan kebetulan aku duduk di rumah kedai tu kan, di Seksyen 7 tu, terletak berdekatan dengan UiTM Shah Alam. So, masa tu market untuk kereta sewa memang sangat-sangat luas, okay, sangat-sangat besar. Walaupun ramai orang buat kereta sewa, tapi still boleh untung. Aku pun ambil keputusan untuk buat loan untuk kereta first aku. Kereta first aku beli ialah Prodwa Viva 1.0 Standard. Memang standard pekak punya. Rim pun pakai rim casing je tau. Walaupun kereta tu standard, tapi ramai peminat. Sebab kita orang letak harga untuk sewa memang sangat-sangat rendah. Biasa orang charge RM100, tapi
Untuk Viva yang standard tu aku charge RM70 sahaja untuk satu hari. So memang sangat-sangat murah lah. Dan bisnes kereta sewa tu kita orang beri nama Auto Kuruma. Sebab kawan aku ni kan, aku cakap dia belajar di Japan kan, dia pandai bahasa Jepun. So dia kata ubahlah, tambahlah sikit dengan bahasa Jepun kan. So bubuh nama Auto Kuruma. Kuruma ni dalam bahasa Jepun bermaksud kereta. So keluarlah kita orang punya business name is Auto Kuruma. Dan walaupun kita orang target untuk student yang akan sewa kan, tapi ramai orang luar juga yang nak sewa kereta. Mungkin ada yang kereta rosak, mungkin masa tu nak bawa family pergi beli barang ke apa ke kan. So ramai di antara orang luar juga yang jadi regular customer kita orang. So itu penamat untuk tahun 2012. So untuk tahun 2013 apa je yang berlaku? So aku mulakan dengan pengalaman pertama aku. Okay, untuk tahun 2013 ni pengalaman pertama aku naik flight. Okay, mesti korang tak sangka kan, first flight aku pada tahun 2013. Masa tu umur aku 26 tahun. Aku boleh katakan itu adalah the first ever aku naik flight. Aku dapat naik flight masa tu pun adalah disebabkan oleh family tunang aku. Okay, diorang nak pergi ke Sabah, ke Kundasang, Sabah, sebabnya ada majlis perkahwinan cousin tunang aku ni di Kundasang, dan diorang pun ajak aku sekali untuk join. So aku pun why not? Aku tak pernah naik flight, aku pun tak pernah pergi ke Sabah. So ini adalah peluang aku lah, untuk merasa naik flight. So the first ever flight aku, naik dengan family tunang aku ni, dengan tunang aku sekali lah. Kita orang pergi ke KK, naik Malaysia Airlines. Itu memang pengalaman pertama aku lah, dan sebenarnya aku quite nervous tau. Yelah, macam-macam berita kita pernah dengar pasal flight ni. So masa tu aku try to macam ignore lah semua benda-benda yang aku pernah baca, pernah tengok dulu kan. Aku ignore aje. Dan alhamdulillah flight kita orang sampai ke KK, dan daripada KK ambil kereta sewa, dan kita orang pun pergilah ke kawasan Kundasang. Masa tu naik Proton Persona, yang family wife aku ada rent. Lepas tu aku bawa kereta tu pergi ke Kundasang, dan habis je wedding tu kita orang nak macam staycation lah di KK, Kota Kinabalu. Sempatlah merasa seafood di pasar pasar Filipin, yang lepas tu ada pasar basah tu kan. Seafood kat sana memang sangat murah masa tu. Sekarang pun aku rasa still murah lagi lah. Masa tu merasa lah makan udang lah, ikan besar-besar macam-macam jenis ikan ada. Dan kebetulan masa tu aku dah start juga buat video vlog tau, pada tahun 2013 tu. Kalau aku jumpa video tu balik, aku akan selit-selitkan lah. Masa tu nak buat vlog, aku memang sangat-sangat malu lah. Nak cakap depan kamera pun aku malu. Tapi aku cuba gagahkan, cakap pun slow-slow je depan kamera kan. Dan kita orang spend time together di Sabah tu sekitar berapa hari kan? Kalau tak silap aku 4 hari kot. Satu malam di Kundasang, balik dalam 4-5 hari lah macam tu. So itulah pengalaman aku, pertama kali naik flight dan pertama kali jejakkan kaki di Sabah. Seterusnya kejap lah, minum air dulu. Seterusnya pada tahun 2013 juga, yang ni best. Sebelum ni aku pernah ceritakan kat korang yang aku ada join Tunas Mekah kan. Sebenarnya aku tak nak cerita banyak sangat lah pasal Tunas Mekah ni, sebab dia terlalu banyak sangat cerita-cerita kecil-kecil. Sebab aku banyak aktif dengan Tunas Mekah ni, buat program lah. Nak dijadikan cerita, ada satu tender yang dibuka oleh UiTM. Masa tu kekosongan untuk membuka sebuah kedai percetakan, photostat di College Mawar UiTM Shah Alam. So kebetulan ada tender ni dibuka, dan aku disuruh untuk masuk tender lah. Dan frankly speaking, aku memang tak ada background dalam bidang macam menguruskan mesin cetak mesin photostat tu. Aku tak ada background langsung, dan apatah lagi nak run business mesin photostat. Lepas tu nak buat binding, aku tak ada background langsung. Aku just tahu-tahu gitu je. Tapi macam aku cakapkan awal-awal tadi,
bila ada peluang, bila ada job apa-apa benda, walaupun aku tak pandai buat, aku grab je. Aku cuba je pergi. So aku pergilah masuk tender ni. Tender ni dia ada panggil interview lah. Tapi dia interview bukan seorang-seorang, dia interview ramai-ramai. Masa tu di bangunan di UiTM, di bahagian berdahari kot. Okay? Dalam ramai-ramai ni, okay, semuanya aku boleh katakan otai-otai lah. Okay? Ada yang dah buat printing 10 tahun, ada yang dah buat 5 tahun. Okay, dah ada capital yang besar, boleh letak mesin photostat 5-6 biji kan. Dah ada business printing yang lain. Okay, aku boleh katakan aku je seorang dekat dalam bilik interview tu yang tak ada pengalaman, okay, dalam bidang kedai-kedai photostat ni. Okay, aku seorang je. Dan nak dijadikan cerita, mungkin rezeki Allah nak bagi, sebab aku pun nak kahwin lagi 2 bulan ni, maka dapatlah kita orang tender untuk kedai photostat di College Mawar. Okay, dia aku kata rezeki nak kahwin lah. Okay, rezeki Allah bagi untuk siapa-siapa yang nak mendirikan rumah tangga, untuk siapa-siapa yang nak buat masjid. Walaupun seronok nak dapat kedai photostat ni kan, wih, best ni buat duit kan. Masa tu aku pun macam, mana nak korek duit nak beli mesin photostat ni kan, nak sewa lagi, sewa mesti ada cagaran. Lepas tu UiTM cakap, okay, awak dah dapat kedai ni, tapi kena bayar untuk 1 tahun. Kalau tak silap aku lah, untuk 1 tahun punya payment sewa. Masa tu sewa dia RM900 kalau tak silap aku 1 bulan, dan dia minta 1 tahun terus lah. Kalau tak silap aku lah 1 tahun terus, total up lebih kurang dalam RM10,000 lebih. Campur cagaran tak silap aku dalam RM12,000 kot. Bila fikir-fikir kan, mana aku nak dapat duit ni babe kan. Kebetulan kawan aku tadi, Hanif tadi kan, Hanif, aku cakap kat dia, boleh tak nak pinjam duit untuk bayar duit muka untuk sewa mesin photostat. Sebab masa tu yang bantu aku untuk run kedai photostat ni Mr. Irawan. Irawan daripada Tunas Mekah. Bro Irawan ni memang banyak membantu aku lah okay, daripada from A to Z lah, senang cerita dia bantu aku. Okay, daripada aku tak tahu pasal kedai photostat sampailah aku tahu segalanya. So kawan aku Hanif tadi ni, dia sanggup lah untuk buatkan kita orang loan untuk kita orang bayar duit muka, okay, untuk sewa mesin photostat sebanyak 1, 2, ada 3 mesin photostat. Dan lepas tu kita orang pun boleh lah, orang kata, jalankan perniagaan. So aku banyak belajar lah daripada kawan aku ni, okay, Mr. Irawan ni, untuk operate mesin photostat, untuk buat binding, untuk buat macam-macam lah, okay, yang korang selalu jumpa, okay, dekat kedai-kedai photostat. Semua tu aku belajar daripada dia. Dan selepas tu kita orang pun jalankanlah kita orang punya perniagaan. Sebabnya nak hustle kan, nak kahwin ni. Aku start mesin kedai photostat ni bulan 3 bulan Mac, dan aku nak kahwin ni bulan 5. Duit tak kumpul lagi ni especially duit hantaran kahwin lah 10k. Belum cukup lagi. Memang tak ada pun masa tu. Dan masa tu untuk kedai photostat kita orang terpaksa charge harga yang sedikit mahal lah. Satu pieces fotokopi 5 sen. 5 sen. Dan kalau bawah 100 pieces, kita orang charge satu pieces tu 10 sen. Tapi student dulu tak ada masalah, duit PT-PTN banyak kan. Apa ada hal. So untuk cerita seterusnya, pada bulan 5 aku berkahwin. So sebelum nak sampai bulan 5 ni macam-macam dugaan lah biasalah orang bertunang. Lepas tu aku pun terpaksa hustle yang gila babi punya, kerja daripada pukul 7 pagi sampai pukul 11 malam, almost every day, okay? Dan kecuali hari Sabtu dan juga Ahad lah kot, okay? Sabtu Ahad kita orang buka lambat sikit, lepas tu tutup awal, boleh rehat lagi. Dan lepas tu ada job video lagi kan, kena buat. Macam tu lah berulang, okay? 7 pagi 11 malam, 7 pagi 11 malam. Memang masa tu luncai habis lah. 2 bulan pertama tu alhamdulillah keuntungan memang sangat mantap, okay? Aku pun ada duit simpanan aku, okay? Aku boleh asingkan dengan untuk partner aku sekali untuk
bisnes sendiri pun ada duit sendiri juga. So bilalah kerja hasil ni, sampailah kepada tarikh pernikahan kami. Kami dinikahkan di Masjid Shah Alam, okay? Dan seingat akulah masa tu belah petang, okay? Selepas waktu asar. Dan masa tu memang aku berdebar lah kan. Siapa tak berdebar kan, nak salam tangan Tok Kadi kan. Menggigil babe. Dia peluh-peluh sejuk macam tu lah. Dan untuk majlis persandingan pula pada keesokannya lah, majlis persandingan tu berlangsung di Dewan Raja Lumu di MBSA, okay, di Shah Alam. Nah, masa tu aku boleh katakan kita orang the first ever couple yang membuat majlis perkahwinan dekat Dewan Raja Lumu tu. Okay, masa tu diorang first kali upgrade untuk kita orang punya wedding. Dan seingat aku masa tu aku terlambat untuk book. Okay, terlambat untuk book dewan. So dewan dah penuh. Dewan lain semua penuh. Dewan yang famous dekat Shah Alam ni semua dah penuh. So nak dijadikan cerita, itu je lah tempat yang ada. Okay, Dewan Raja Lumu. Dan diorang masa tu charge murah babe, murah. Okay, berapa aku tak ingat lah, tapi murah lah. Tak macam dewan-dewan lain. Walaupun aku tak dapat nak jemput ramai orang, tapi ada juga kenalan-kenalan rapat yang berjaya datang lah. Itu pun lah agak last minute lah aku jemput, tapi diorang still manage untuk datang juga. Terima kasih sangat-sangat. Dan kalau sebut wedding ni memang banyak pening kepalanya. Dan untuk di sebelah aku pula, di Muar Johor, tak silap aku selepas 2 minggu lah daripada tarikh yang aku wedding di Shah Alam ni, 2 minggu lepas tu wedding di Muar Johor pula. Dan masa tu pun walaupun aku tak dapat nak jemput ramai kawan, tapi ada juga yang last minute yang aku jemput tu, alhamdulillah dapat datang. Masuk tahun ni kiranya lah 8 tahun lah aku mendirikan rumah tangga, okay, bersama wife yang tercinta. Dan kalau korang nak tahu, wife aku ni adalah seorang junior aku lah masa di UiTM Lendu, okay. Sama-sama kita orang belajar diploma in fine arts. Aku senior dan wife aku junior. Okay, selepas dah berkahwin, okay, dan aku pun bukanlah orang yang berjaya dalam perniagaan aku, okay, bukanlah kaya raya So aku tak adalah dapat menyediakan sebuah mahligai untuk wife aku tinggal, okay. Dan walaupun kita orang tak sempurna lah kiranya tempat tinggal, tapi kita orang bahagia. Dan kita orang menyewa di sebelah office aku yang sebelum ni, okay. Aku cakap kat korang, aku ada sewa studio, okay, dan untuk buat office tu kan. So aku sewa sebelah office aku tu untuk dijadikan rumah kita orang, okay, tempat kita orang tinggal. Okay, maksudnya rumah kedai lah. Bila sebut rumah kedai ni, dia tak adalah features macam apartment ataupun rumah teres macam yang korang duduk, okay. Dia tak adalah kipas yang, dia tak ada kipas atas, lepas tu tak ada lampu yang macam-macam sebuah rumah normal. Aku bagi tempat tinggal untuk wife aku ni sebabnya aku senang untuk uruskan bisnes kereta sewa kita orang. Bisnes kereta sewa aku dan juga partner aku. Okay, aku tak nak ada satu rumah yang jauh, which is menyusahkan aku juga nanti bila ada orang nak sewa kereta kan, aku nak kena datang balik dekat office aku ni, so leceh. So aku ambil keputusan untuk sewa rumah kedai yang terletak di sebelah office aku sebelum ni. Dan tadi aku ada cakap pasal kita orang punya tempat tinggal tak perfect. Bila aku sebut tak perfect ni, awal-awal kahwin aku tak mampu lagi untuk belikan katil untuk kita orang. Okay, maksudnya ada katil pun, okay, tapi single bed. Itu pun datangnya daripada rumah parents wife aku ni. Katil single bed ni pun katil lama lah. Dan katil ni untuk wife aku tidur kat atas ni. Dan untuk aku pula, aku tidur dekat atas Toto, dekat lantai bawah. Toto tu pun aku pinjam daripada kawan aku Abdul Aziz ni. Dia ada extra Toto, so aku tidur dekat atas Toto tu. Dan bila aku cakap tak perfect, yelah tak ada TV dan kita orang ada sofa, tapi sofa ni pun datangnya daripada rumah parents wife aku. Okay, sofa lama yang nak dibuang tapi kita orang ambil untuk dijadikan sofa dekat rumah kita orang. Dan peti ais pun mak mertua aku belikan, dan microwave pun mak mertua aku belikan. So walaupun hidup dengan serba tak lengkap macam ni, tapi kita orang bahagia.
Okay. Masa tu bila nak beli barang-barang ni aku akan terfikir, tak cukup duit kan, nanti nak makan tak ada duit pula. Lepas tu bila nak beli barang pun, bila nak makan pun macam bercatu lah. Duit ada tapi tak banyak. So bila nak berbelanja tu, kita orang kena betul-betul fikir, okay, patut ke beli benda ni, patut ke makan macam ni. Dan masa tu aku masih lagi bekerja di kedai photostat kan, tapi hours aku dah kurangkan lah, sebab aku dah ada wife. So aku kena stay at home lebih sikit. Masa tu pun aku ambil job wedding. So masa ada job wedding aku settlekan, okay. Dan bila tak ada job wedding, aku akan masuk ke kedai photostat. Dan untuk tampung orang kata duit-duit tepi macam tu kan, aku buatlah satu lagi bisnes. Okay, ini personal business lah, yang mana aku jual power bank. Okay, power bank ni aku beli di GM Klang. Okay, masa tu power bank ni dia macam tengah trend lah. Aku boleh katakan tengah trend, dan jenis-jenis power bank pun masa tu tak banyak. Power bank yang aku jual ni power bank yang rare sikit bentuk dia. So aku jual power bank secara online. Okay, aku buka Facebook page, buat FB ads. Lepas tu orang contact, aku pun contact balik, okay, nak beli power bank ke dekat Shah Alam, kita boleh jumpa. So alhamdulillah dapatlah cover orang kata duit-duit tepi, duit-duit makan kan. Dan at the same time wife aku pun ada jual tudung, okay. Lepas tu ada buat bisnes juga, design kad kahwin, wedding card. Lepas tu ada buat design juga. Lepas tu ada jual macam charms, okay, untuk tudung, pin tudung tu, okay. Itu barang-barang yang kita orang beli daripada China. Lepas tu wife aku buat craft, jadi craft. Ada jual gelang juga, okay. Ada macam-macam jenis bisnes yang kita orang buat lah, okay. Tapi nak dijadikan cerita, bisnes ni dia tak bertahan lama lah. Sebab masa tu kita orang ada kekangan daripada segi modal, okay. Modal sikit kan, kita orang tak boleh lah nak advertise lebih-lebih. Tak macam sekarang ada macam-macam jenis dana, okay, untuk peniaga-peniaga online kan, untuk diorang kembangkan diorang punya bisnes. Tapi masa tu pada tahun 2013 tu tak banyak peluang-peluang yang untuk diberi dana masa tu, okay, untuk peniaga online ni. Dan aku pun nak ucapkan jutaan terima kasih kepada wife aku, sebab walaupun hidup dalam serba kekurangan macam ni, dia tak pernah merungut, okay. Dia sentiasa ada dengan aku. Dia tak pernah minta beli tu beli ni, tak pernah minta beli barang kemas, tak pernah minta beli barang mahal, okay. Cuma satu je dia minta, okay, sayang dia sampai bila-bila. Dan alhamdulillah, okay, sekarang ni aku boleh katakan dah senang, okay. Apa sahaja yang wife aku nak beli, dia boleh beli, okay. She deserve it. Dulu nak makan pun duit agak bercatu lah, dan kita orang makan pun yelah sehari sekali lah, makan berat, sehari sekali. Waktu-waktu lain tu just makan roti. Kadang wife aku ada buat roti dengan telur, okay. Masa-masa kita orang dating dulu pun, okay, wife aku banyak packkan makanan lah, okay. Buatkan nasi goreng lah. Yang the best is nasi goreng legend, wife aku bagi nama, okay. Nasi goreng legend ni pedas, okay. Lepas tu dia punya lauk, ada lauk daging, daging cincang kat dalam tu. Memang kau gila babe. So wife aku kalau dari segi bab makanan ni, dia tak kisah, okay. Dia tak pernah kedekut, dia tak pernah lokek. Tapi bila dah kahwin dengan aku ni, duit makan kita orang, aku kena catu, okay. Aku kena catu, maksudnya kita orang tak boleh lah nak beli barang makanan, bahan-bahan makanan yang mahal-mahal, yang best-best. So makan pun makan benda yang sama je kan. Dan aku pun nak ucapkan jutaan terima kasih juga pada wife aku sebenarnya, sebab banyak bagi nasihat aku, okay. Tak jemu-jemu bagi nasihat dekat aku, bagi kata-kata semangat, okay. Betulkan aku punya English, kadang-kadang bagi idea-idea yang best, okay, untuk improvise video aku. Apa aku boleh kata, she is the one and only, the best of the best. Okay guys, aku rasa itu sahaja, okay. Itulah dia, okay, rentetan peristiwa apa yang berlaku dalam hidup aku sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2013. Dan aku rasa video kali ni agak panjang, dan kalau korang ada masa, boleh spend. Korang boleh buka dekat TV ke, boleh buka dekat handphone ke, boleh buka kat laptop ke. Dan aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada korang yang layan, okay, pengalaman aku daripada part 1 sampai part 2 ni. Dan insyaAllah untuk next part
part 3 aku akan cover daripada tahun 2014 sehingga tahun 2015. Ini antara part yang aku rasa korang ramai nak tahu. Part yang mana aku mula-mula menceburkan diri di dalam social media. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Padu babe.